Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya nak menerangkan kepada tuan-tuan cara untuk membezakan dua perkataan isim yang bergabung. Okey, bila dua perkataan isim itu bergabung, kita nak namakan dia dengan nama apa? Sama ada kita namakan dia dengan mudhaf ilaih ataupun mausuf sifat ataupun mubtada khabar. Baik, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan secara ringkas. Sebelum kita menerangkan gabungan antara dua perkataan isim itu, kita akan cerita sedikit secara ringkasnya juga kerangka bahasa Arab. Baik, kalau kita tengok bahasa Arab terbahagi kepada tiga. Pertama, isim ataupun kata nama. Keduanya, fi'il ataupun kata kerja. Dan yang ketiganya, haraf, yang juga disebutkan sebagai kata sendi. Okey. Sekarang ni kita nak fokus kepada yang ini. Kita nak fokuskan kepada isim. Okey. Apakah tanda-tanda bahawa perkataan itu daripada kategori isim ataupun kata nama? Okey, benda ni kita dah tahu ya. Pertama, kalau perkataan itu ada alif lam di pangkalnya, maka perkataan itu dikategorikan sebagai isim. Contohnya macam al-masjidu, al-ustadu, al-misbahu, al-mirwahatu, asy-syamsu, al-qamaru. Apa juga perkataan yang ada alif lam di depan, semuanya itu adalah daripada kategori isim. Dia bukan fi'il dan juga dia bukan haraf. Dia bukan kata sendi. Baik, tuan. Yang keduanya, ciri yang kedua ataupun alamat yang kedua ataupun tanda yang kedua yang menunjukkan bahawa perkataan isim, bahawa ada tanwin di hujung perkataan. Maksud tanwin iaitu dua baris di hujung perkataan. Sama ada baris atas, baris bawah ataupun tanwin baris depan. Tak kisah. Yang penting, asalkan perkataan itu bertanwin di hujungnya, maka perkataan itu daripada kelompok isim. Yang ketiga, tanda bahawa perkataan itu daripada kategori isim. Dia bukan fi'il dan juga dia bukan haraf. Apa dia? Hujungnya berbaris bawah. Hujungnya berbaris bawah. Sama ada baris bawah 1 ataupun baris bawah 2. Contoh al-ustadi, bawahnya ataupun hujungnya, minta maaf. Hujungnya berbaris bawah. Al-ustadi ataupun ustadin, masjidin, al-masjidi. Hujungnya berbaris bawah. Maka perkataan itu daripada kategori isim. Yang ketiga, tanda kata perkataan itu daripada kategori isim ialah dibuang alif lam, dibuang tanwin, kita namakan dia sebagai mudhaf. Kita namakan dia sebagai mudhaf. Apa maksud mudhaf? Mudhaf maksudnya bersandar. Okey, apa ciri-ciri mudhaf? Tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin. Alif lam pun tidak ada di pangkal, tanwin pun tidak diletakkan di hujung, maka perkataan itu adalah mudhaf. Bila dia mudhaf, maka dia adalah sebenarnya isim. Tuan-tuan, ciri yang terakhir yang menunjukkan ataupun tanda yang terakhir yang menunjukkan perkataan isim, iaitu perkataan yang terletak selepas haraf jar. Bagaimana perkataan yang berada selepas haraf jar? Haraf jar ada 9. Min, ila, an, min, ila, an, ala. Itu semua haraf jar ya. Ada 9 haraf jar. Mana-mana perkataan yang terletak selepas min sebagai contoh. Minal jinnati wan nas, minal jinnati. Min itu haraf jar, al jinnah. Jinnah itu adalah isim ataupun kata nama. Okey, alaihim, ala itu haraf jar, him itu adalah isim. Tapi itu isim daripada isim dhamir. Maknanya mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, maka dia adalah isim. Kita kan sekarang ni apabila kita tahu perkataan itu isim, jadi
kita nak tengok. Kalaulah dua perkataan ataupun dua kalimah isim itu berada sebelah menyebelah, kita nak namakan dia dengan nama apa? Sama ada dia mudhaf, mudhaf ilaih, ataupun mausuf sifat, ataupun mubtada khabar. Okay, saya akan terangkan kepada tuan-tuan apakah perbezaan ataupun bagaimana kita nak membezakan antara mudhaf ilaih, mausuf sifat dan juga mubtada khabar. Apabila dua perkataan isim itu bergabung ataupun berada secara bersama, sebelah menyebelah, bagaimana kita nak tahu adakah dia itu mudhaf dan juga mudhaf ilaih, ataupun mausuf dan juga sifat, ataupun mubtada khabar? Baik, ada dua cara untuk kita tahu bahawa perkataan itu mudhaf ilaih, mausuf sifat ataupun mubtada khabar. Pertama, pada sudut bentuknya. Okey, pertama pada sudut bentuknya. Bentuk perkataan. Bentuk perkataan. Yang kedua, pada sudut makna ataupun terjemahannya. Pada sudut terjemahannya. Okey? Pertama, cara kita nak kenal dia adalah mudhaf ilaih ataupun mausuf sifat ataupun mubtada khabar, kita tengok bentuk perkataan dia. Yang kedua, kita tengok pada bentuk terjemahannya. Okey, sekarang ni kita tengok kalau perkataan itu dua kalimah isim itu berada sebelah menyebelah. Sekiranya dia itu daripada kelompok mudhaf ilaih ataupun diistilahkan dengan mudhaf ilaih, macam manakah bentuknya? Okay, pertama, mudhaf dan mudhaf ilaih. Okay. Pertama, mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Saya cantikkan sedikit tulisan tuan-tuan ya. Minta maaf. Okay, bentuknya macam mana? Kalau daripada kelompok mudhaf ilaih, begini. Kita akan bagi contoh begini tuan-tuan ya. Ghurfatu an-naum. Okey, apakah bentuk mudhaf ilaih? Ini dua-dua ni isim. Dua-dua ni adalah daripada kategori isim. Tapi kita nak namakan dia dengan nama apa? Okey, kita namakan dia dengan nama mudhaf dan juga mudhafun ilaih, ataupun kita istilahkan dia dengan nama mudhaf ilaih. Apakah ciri-ciri yang kita nak sebut dia sebagai mudhaf ilaih? Baik, ciri-cirinya adalah kalau kalimah itu mudhaf, kalimah yang kedua mesti mudhaf ilaih. Ciri-ciri mudhaf ialah tidak ada alif lam di pangkal. Tengok, tidak ada alif lam, bukan al-ghurfah. Ghurfah saja, dan juga tidak ada tanwin di hujung. Tengok, ghurfatu, bukan ghurfatun, bukan ghurfatin, bukan ghurfatan. Kita tidak tanwinkan dia. Maka bila perkataan itu tidak ada alif lam di depan dan juga tidak bertanwin di hujung, bermakna dia adalah mudhaf. Manakala perkataan yang kedua itu adalah mudhafun ilaih. Okey, ini adalah cara pertama kita nak tahu ataupun cara pertama kita nak kenal perkataan itu daripada kategori apa. Kita kata dia adalah daripada kategori mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Pertama pada bentuknya. Apa dia bentuk dia? Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Yang kedua dari sudut terjemahannya. Macam mana kita nak terjemahkan dia? Okey. Kaedah kami, kaedah akademi bahasa Arab Hudhud ataupun pusat, bila kita nak terjemahkan mudhaf ilaih, kita akan terjemahkan macam tu. Maknanya dua perkataan yang bergabung menjadi satu. Dua perkataan yang bergabung menjadi satu. Saya padam yang ini tuan-tuan ya. Cara kita nak menterjemahkan mudhaf ilaih iaitu dengan kita terjemah langsung tanpa ada apa-apa tambahan. Kerana mudhaf ilaih ini dalam bahasa Melayu kita namakan dia dengan kata majmuk. Kata majmuk maksudnya apa? Dua perkataan yang bergabung menjadi satu. Jadi kalau kita nak terjemahkannya,
kita akan terjemahkan begini tuan-tuan ya. Bilik tidur. Bilik tidur. Itu saja terjemahan dia. Ataupun cara kita nak terjemahkan mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Okey. Apakah ciri-ciri dia? Cara kita nak kenal dia, bentuk perkataan. Tengok bentuk perkataan ni. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, maka dia mudhaf. Perkataan yang kedua sudah pasti menjadi mudhaf ilaih. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini cara kita nak mengenal isim yang berada sebelah menyebelah. Kita nak kategorikan dia dengan kategori apa, ataupun kita nak namakan dia dengan nama apa, kita nak istilahkan dia dengan istilah apa. Kita istilahkan dia dengan mudhaf ilaih. Kenapa kita istilahkan dia dengan mudhaf ilaih? Kerana dia memiliki ciri-ciri mudhaf. Apakah ciri-ciri mudhaf? Iaitu tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin. Okey, tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin. Manakala ciri-ciri mudhaf ilaih ialah ujungnya berbaris bawah. Ujungnya berbaris bawah. Okey, ujungnya berbaris bawah. Okey, mudhaf, dan yang kedua ini adalah mudhafun ilaih. Baik tuan-tuan. Yang kedua, kalaulah dua perkataan iaitu kedua-duanya isim berada sebelah menyebelah. Bagaimana kalau kita nak namakan dia ataupun nak istilahkan dia dengan istilah mausuf sifat? Sebagai contoh begini. Mausuf sifat ya. Sebab ada orang yang keliru. Macam mana kita nak bezakan antara mudhaf ilaih, mausuf sifat dan juga mubtada? Sekarang kita ambil yang kedua. Yang kedua kita ambil contoh ar-rida'u al-jamilu. Ar-rida'u al-jamilu. Baik tuan-tuan. Ini adalah mausuf dan juga sifat. Mana mausuf? Mausuf perkataan yang pertama. Apa maksud mausuf? Mausuf maksudnya objek yang disifatkan. Sesuatu yang disifatkan. Manakala al-jamilu kita namakan sifat. Sifat kepada rida. Rida ni apa? Rida ni selendang kalau kita terjemahkan. Al-jamil maksudnya cantik. Selendang yang cantik. Okey, macam mana kita nak kenal perkataan ini ataupun kedua-dua perkataan yang sebelah menyebelah ni daripada istilah mausuf sifat? Okey, dalam istilah Arab ataupun dalam bahasa Arab, tuan-tuan, cara kita kenal macam mana? Kita tengok bentuk perkataan. Apakah bentuknya? Baik, bentuknya begini tuan-tuan. Untuk mausuf sifat, dia mesti sama pada 4 perkara. Bentuknya mesti sama pada 4 perkara. Apakah persamaan itu? Yang pertama, persamaan itu pada sudut apa? Kedua-dua ni. Kedua-dua perkataan ini mesti sama. Mesti sama pada bentuk apa? Mesti sama pada apa tuan-tuan? Yang pertama mesti sama pada alif lam. Alif lam. Ataupun tanwin. Ataupun Elias ni apa dia? Atau tanwin. Sekiranya perkataan yang pertama itu ada alif lam, tengok ada alif lam di sini, maka perkataan yang kedua juga mesti ada alif lam. Itu persamaan pertama. Bila ada persamaan ini, barulah kita consider ini adalah mausuf sifat. Persamaan yang kedua yang mesti ada ialah baris hujung. Baris hujung. Cuba tengok baris hujung pada kedua-dua perkataannya. Baris hujung yang pertama, perkataan pertama baris depan. Baris hujung perkataan yang kedua juga baris depan. Itu persamaan yang kedua. Okey. Persamaan yang ketiga pada sudut jantina. Apa maksud jantina? Okey, kita pun tahu dalam bahasa Arab setiap perkataan itu ada jantinanya. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada muzakkar iaitu lelaki ataupun muannas iaitu perempuan. Kalau perkataan pertama itu muzakkar, perkataan kedua juga mesti muzakkar. Sekarang ini perkataan yang pertama ini muzakkar, lelaki. Apa tanda kata dia lelaki? Tidak ada alif lam, tidak ada ta marbutah. Maka perkataan yang kedua juga mesti tidak ada ta marbutah. Sekiranya perkataan pertama ada ta marbutah, perkataan kedua juga mesti ada ta marbutah. Okey. Itu persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat apa dia? Pada sudut bilangan.
pada sudut bilangan. Perkataan pertama bilangannya satu, tunggal. Perkataan yang kedua juga bilangannya tunggal. Mausufnya itu tunggal, maka sifatnya juga mesti tunggal. So bila ada keempat-empat persamaan ini, maka bentuk inilah yang kita kata ini daripada mausuf dan juga sifat. Dia bukan mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Kerana kalau dia mudhaf ilaih, mudhaf tidak boleh letak alif lam. Kan? Mudhaf tidak boleh letak alif lam. Manakala mudhaf ilaih mesti baris bawah. Manakala mausuf sifat, dia mesti sama. Kalaulah yang pertama ini tidak ada alif lam, yang kedua juga tidak boleh ada alif lam. Kalaulah yang pertama ini baris bawah, yang kedua juga mesti baris bawah. Kalaulah yang pertama ini jantinanya perempuan, yang kedua mestilah jantinanya perempuan. Kalaulah yang pertama ini bilangannya 3 ataupun 2, maka yang kedua juga mesti bilangannya 3 ataupun 2. Sekarang ini, cuba tengok persamaan ini ada tak pada kedua perkataan? Ada. Bila ada 4 persamaan ini pada kedua-dua perkataan isim ini, maka isim ini dinamakan dia dengan nama mausuf dan juga sifat. Baik, itu yang pertama, bentuk. Yang kedua, terjemahannya. Bagaimana kita nak menterjemahkan mausuf sifat? Cara kita menterjemahkan mausuf sifat, cara kita ialah dengan kita menambah kalimah yang. Okey? Ar-rida maksudnya apa? Selendang. Selendang. Kita tambah perkataan yang kat situ. Okey, tambah perkataan yang. Tambahan saja untuk mengelokkan dan membezakan. Okey, membezakan dengan mudhaf ilaih ya. Selendang yang cantik. Okey, cantik itu apa? Cantik itu sifat, selendang itu adalah mausufnya. Tuan-tuan, beginilah cara untuk kita mengenal mausuf sifat. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan, untuk yang ketiganya, apabila kedua-dua perkataan daripada kata nama itu berada sebelah menyebelah, bagaimana pula kita nak istilahkan dia dengan mubtada dan juga khabar? Tadi mudhaf ilaih, yang kedua mausuf sifat, dan yang ketiga ini mubtada dan juga khabar. Macam mana kita nak tahu dua kalimah itu kita namakan dia dengan mubtada dan juga khabar? Pertama, macam biasa, kita tengok bentuk perkataan itu. Yang kedua, terjemahannya. Sekarang kita pergi pada bentuk perkataan. Okey, bentuk perkataan yang pertama ini kita namakan dia sebagai mubtada. Kita namakan dia sebagai mubtada. Yang kedua kita namakan sebagai khabar. Okey, yang kedua kita namakan sebagai khabar. Mubtada dan juga apakah ciri-ciri yang ada pada mubtada dan juga khabar? Saya ringkaskan sahaja. Kita tak cerita secara terperinci. Cuma bila kita nak tengok ni, saya nak terangkan kat sini. Kalau kita tengok sekali imbas macam mana kita nak bezakan perkataan itu, dua kalimah yang sebelah menyebelah itu daripada kelompok ataupun daripada istilah mudhaf ilaih, mausuf sifat ataupun mubtada khabar. Baik, kalau kita tengok kat sini, mubtada. Bentuk perkataan mubtada pertama yang perlu ada pada dia ataupun ciri yang kita tengok pada dia ialah adanya alif lam di pangkal. Adanya alif lam di pangkal. Kalau dalam istilahnya, istilah ma'rifah. Okey. Ma'rifah. Okey, ada alif lam di pangkal. Yang kedua, hujungnya baris depan. Hujungnya baris depan. Okey, itu untuk mubtada. Manakala khabar, ciri yang perlu ada pada dia ialah baris depan. Baris depan di hujung perkataan. So daripada macam ni tuan-tuan dah boleh andaikan, dah boleh tetapkan, dah boleh maklum bahawa ini daripada mubtada dan juga khabar. Ada orang tanya, kenapa kita tak letak alif lam dekat khabar? Contoh al-masjidu al-maftuhu. Kenapa tak letak alif lam? Tuan-tuan, kalau kita letak alif lam dekat kalimah ini, maka nanti dia akan balik kepada contoh sifat dan juga mausuf. Kerana sifat dan juga mausuf, kedua-dua kalimah, kalau kalimah pertama ada alif lam, kalimah kedua juga mesti ada alif lam. Kan? Jadi maka dengan sebab itu, untuk ini, contoh mubtada khabar, khabarnya kita tak letak alif lam.
khabarnya kita tak letak alif lam. Okey, boleh ke tidak letak alif lam? Tuan-tuan, kalau letak alif lam bermakna dia tidak akan jadi mubtada khabar. Okey, cukup untuk kita pegang itu dulu. Untuk mubtada, cara kita nak kenal dia mubtada khabar. Mubtada ada alif lam, hujungnya baris depan, manakala khabar hujungnya baris depan. Tak letak alif lam tidak mengapa. Okey, itu pada bentuk perkataan. Manakala dari sudut terjemahannya macam mana? Untuk terjemahan mubtada khabar, kita akan terjemahkan begini. Masjid itu, kita tambah kalimah itu ataupun kalimah ini. Kita tambah tuan-tuan untuk mencantikkan terjemahan. Apakah khabarnya? Dibuka. Okey, inilah khabarnya. Masjid itu ataupun ini dibuka. Tambahannya ialah pada kalimah itu ataupun ini. Itu cara kita menterjemahkan mubtada dan juga khabar. Okey tuan-tuan, saya akan simpulkan sekejap lagi pada tuan-tuan. Apabila dua kalimah isim ataupun dua perkataan isim yang duduk sebelah menyebelah, kita nak namakan dia dengan nama apa? Mudhaf ilaih, mausuf sifat ataupun mubtada khabar. Kita melihat kepada dua poin ini. Pertama bentuk perkataan, yang kedua penterjemahannya. Okey tuan-tuan? Untuk kita membezakan antara isim yang berada sebelah menyebelah, mudhaf ilaih ataupun mausuf sifat ataupun mubtada khabar, kita melihat kepada bentuk perkataan dan juga terjemahannya. Cuba tengok kat sini. Untuk mudhaf ilaih, mudhafnya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin di hujung. Manakala mudhaf ilaihnya berbaris bawah. Okey? Untuk mausuf sifat, kedua-dua perkataan itu mesti sama pada 4 ciri. Apa dia? Alif lam ataupun tanwin. Kalau perkataan pertama alif lam, perkataan kedua juga mesti alif lam. Kalau perkataan pertama bertanwin, perkataan kedua juga mesti bertanwin. Persamaan yang kedua mesti baris ujungnya. Kalau perkataan pertama baris depan, perkataan kedua juga mesti baris depan. Ciri yang ketiga, kalaulah perkataan pertama itu jantinanya mudzakkar, maka kedua juga mesti mudzakkar. Kalau perkataan pertama itu yang keempatnya persamaan pada bilangan. Kalau perkataan pertamanya itu bilangannya 1 tunggal, maka perkataan kedua juga mesti bilangannya 1 ataupun tunggal. Okey, untuk mubtada khabar, ciri yang perlu ada secara ringkasnya ialah mubtada itu mesti daripada kalangan ma'rifah ataupun perkataan yang ada alif lam di pangkalnya. Al-masjidu. Yang keduanya hujungnya berbaris depan. Manakala khabarnya juga mesti berbaris depan. Inilah bentuk. Tuan-tuan kena bezakan ya. Antara mudhaf ilaih bentuknya mesti begini. Mausuf sifat bentuknya mesti sama kedua-duanya. Untuk mubtada khabar bentuknya mesti begini. Jadi tuan-tuan kena kiaskan dengan contoh-contoh yang lain. Sekarang ini kita nak terjemahkan. Kalau ghurfatun naumi kita terjemahkan ghurfah maksudnya bilik, naumi maksudnya tidur. Ini kita terjemahkan dengan harfiah bilik tidur. Okey, kalau kita sebut terjemahan secara perkataannya bilik tidur. Okey, digabungkan bilik dan juga tidur. Itu namanya mudhaf ilaih. Untuk cara kita menterjemahkan mausuf sifat, kita akan tambahkan kalimah yang di tengah-tengah. Ar-rida maksudnya selendang. Al-jamil maksudnya cantik. Kalau kita terjemah secara ayatnya, kita akan sebut selendang. Kita tambah perkataan yang untuk mencantikkan bentuk penterjemahan yang cantik. Ini cara terjemahkan mausuf sifat. Okey. Untuk yang ketiga mubtada khabar. Cara kita nak terjemahkan dia, al-masjid itu terjemahnya masjid juga. Maftuhun maksudnya dibuka.
kalau kita ayatkan dia, kita terjemahkan secara bentuk ayat, kita akan terjemahkan masjid. Okey, kita tambahkan perkataan itu ataupun ini dibuka. Masjid itu ataupun ini dibuka. Okey tuan-tuan, itulah cara untuk kita mengenal mudhaf ilaih, mausuf sifat dan juga mubtada khabar. Sila tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan nak membuat tangkap layar pada catatan kita di sini. Okey? Sehingga berjumpa lagi dan semoga ada manfaatnya. Sila komen, share dan juga subscribe channel ini. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, terkurang, terkasar dan sebagainya, daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.